Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kali ini, iaitu dalam kitab fiqh Matan Al-Ghayatu wat Takrib. Dan sebagaimana yang telah kita belajar pada minggu lepas, sebelum ini kita telah mengetahui iaitu tentang hukum bersiwak dan kemudian juga kulit bangkai setelah disamak. Maka pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam tata cara wuduk, kan? Pengarang berkata, faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'du ra'si wa ghuslul rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Artinya, rukun wuduk ataupun fardu wuduk ada 6. Dan kita belajar dah sebelum-sebelum ni, kan. Rukun wuduk ataupun fardu wuduk ni ada 6. Yang pertama, niat membasuh muka. Niat pada saat membasuh muka. Jadi ketika kita meletakkan tapak tangan kita beserta air dekat muka, kita niat. Niat dalam hati. Macam mana niat wuduk? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Boleh, kan? Ataupun nawaitul wudu'a pun boleh juga. Tapi sebaiknya niat yang panjang lah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Itu niat dia. Ataupun niat dalam bahasa Melayu boleh juga. Sahaja aku berwuduk untuk mengangkat hadas kecil. Itu boleh, kan? Dalam hati ketika mana kita membasuh muka. Kemudian yang keduanya ialah membasuh muka. Tadi tu niat. Yang kedua ialah rukun yang kedua ialah membasuh muka. Membasuh muka, bahagian atas, bahagian bawah, semua ratalah. Kalau ada janggut panjang, kena rata dekat janggut tu. Pastikan janggut tu basah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ini niat ataupun rukun yang ketiga, iaitu membasuh kedua-dua tangan hinggalah ke siku. Dan yang keempat, mengusap ataupun menyapu sebahagian kepala. Sebahagian kepala maksudnya bahagian rambut. Bahagian kepala lah, rambut yang yang ada rambut tu, itu nama dia kepala. Kalau yang botak, macam mana? Kalau yang botak, sapulah dekat bahagian yang sepatutnya, bahagian yang botak tu, yang sepatutnya ada rambut. Kemudian yang kelima, iaitu membasuh kedua kaki hinggalah mata kaki. Ini yang kelima, kan? Membasuh kedua-dua kaki sampai ke mata kaki. 5. Dan yang keenam, dilakukan secara tertib. Maksudnya mengikut tertib, mengikut turutan dia. Yang pertama hinggalah yang kelima tu dilakukan secara tertib. Ini sahaja fardu wuduk ataupun rukun-rukun wuduk. Keenam perkara ini mesti ada. Kalau tak ada salah satunya, maka wuduk kita tak sah. Ini niat wuduk, kan? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardalillahi ta'ala, kan? Kemudian catatan yang kedua disebutkan dekat sini, perbezaan antara mengusap dan membasuh adalah, kalau mengusap cukup dilakukan dengan sekadar membasahi sedikit air. Itu nama dia mengusap ataupun menyapu, kan? Tangan kita ni basahkan dengan sedikit air, kemudian sapu ataupun kemudian usap. Kalau membasuh, maksudnya menggunakan air yang dapat mengaliri seluruh anggota tubuh badan yang wajib dibasuh. Itu kalau basuh ni maksudnya air tu kena mengalir, kan? Air tu kena banyaklah sikit, bukan banyak ni macam mana. Yang penting mengalir, sikit ke banyak ke, yang penting air tu adalah air yang mengalir. Ini nama dia membasuh, kan? Baik itu. Kemudian yang seterusnya, sunnah wudu, kan? Sunnah wudu ada 10 perkara. Tengok bahasa Arab dia. Faslun wa sunanuhu asratu asya'a. At-tasmiyatu wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a wal madmadatu wal istinshaku wa mashu jami'u ra'si wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin
wa takhlilul lihyatil al-kassati wa takhlilu asabi'al al-yadaini wa rijlaini wa taqdimul yumna 'alal yusra wa taharatu salasan wal maulatu. Sunnah wudu ada 10 perkara. Yang tadi fardu wudu 6 ataupun rukun wudu itu 6 perkara. Yang ni sunnah wudu ada 10 perkara. Yang pertama membaca bismillah. Sebelum wudu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah air ataupun bekas air ataupun kolah, kan. Jadi basuh kedua tapak tangan. Kalau guna paip, buka paip tu baca bismillah, basuh kedua tapak tangan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga berkumur, kan. Berkumur memasukkan air ke dalam mulut dan berkumur. Kemudian yang keempat menghirup air ke hidung ataupun memasukkan air ke dalam hidung. Ini yang keempat, ataupun disebut sebagai istinsyak. Yang kelima mengusap seluruh kepala ataupun menyapu seluruh kepala. Beza tadi kalau rukun wuduk kita sebut menyapu sebahagian kepala. Itu rukun ataupun fardu wuduk, sebahagian sahaja, sikit ya. Tetapi sunnah dia menyapu seluruh kepala. Itu sunnah. Jadi kalau wuduk kita sapu sikit, selesai dah yang wajib. Tetapi kalau kita sapu, kita usap semua kepala, seluruh kepala, kita dapat pahala sunnah. Kemudian yang seterusnya mengusap kedua telinga luar dan dalam dengan air yang baru. Maksudnya kita sapu telinga kita lah, bahagian luar ni maksudnya daun telinga tu, bahagian dalam maksudnya lubang-lubang telinga kita tu lah, kita sapu dengan air. Kemudian yang seterusnya menyisir ataupun mengusaplah jenggot ataupun janggut. Janggut yang tebal dengan jari. Kan, kalau janggut kita tebal, kita selati ataupun kita sapu, kita usap janggut tersebut. Itu sunnah. Kemudian yang seterusnya itu membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Ini waktu kita basuh kedua tangan, waktu kita basuh kedua kaki, jari-jari itu sunnah untuk kita sapu. Maksud sapu ni kat celah-celah jari itulah kita kena sapu. Itu sunnah. Kemudian yang seterusnya iaitu mendahulukan bahagian kanan daripada bahagian kiri. Kalau ada telinga ada dua, kaki ada dua, tangan ada dua, kita dahulukan bahagian kanan. Itu sunnah. Kemudian yang terakhir iaitu menyucikan masing-masing 3 kali. Bukan, ini yang kedua terakhir, kan? Menyucikan sebanyak 3 kali. Okey, baik. Jadi kita basuh muka yang wajib sekali sahaja. Kita basuh kedua tangan yang wajib sekali sahaja. Kita basuh kedua kaki yang wajib sekali sahaja. Tapi kalau kita buat 3 kali, itu adalah sunnah. Dan ini sekali tu dikira macam mana? 1 kali maksudnya kita basuh dalam keadaan sempurna, kan? Kalau kita basuh 2 kali, kita basuh 3 kali tapi belum sempurna, tak dikira sekali. Belum lagi dikira 1 kali tu. Maksudnya kita basuh wajah, muka kita pastikan sempurna. Kita basuh kedua tangan kita pastikan sempurna, kan? Itu 1 kali. Dan sunnahnya kita buat sebanyak 3 kali. Kemudian yang terakhir iaitu al-muwalatu. Mualah ni maksudnya bersegera. Kita tak bukannya tunggu lama-lama, kan? Basuh pula. Basuh muka, kemudian tunggu 1 minit baru basuh tangan, kan? Kemudian borak-borak, sembang-sembang, kemudian basuh sapu sebahagian kepala, kemudian sembang lagi, minum air lagi, kan? Baru basuh kedua-dua kaki. Tak boleh. Jadi pastikan kita wudu dalam keadaan yang segera, tak terputus dengan aktiviti-aktiviti lain, tak sembang, tak borak, kan? Pastikan kita fokus melakukan semua itu dalam keadaan yang segera. Baik. Jadi ini adalah untuk perbahasan kita pada pagi hari ini, iaitu tentang fardu wuduk ataupun rukun wuduk dan juga sunnah-sunnah wuduk. Jelas ya? Fardu wuduk benda yang wajib. 6 perkara yang telah kita sebutkan tadi semua kena ada. Sedangkan sunnah-sunnah wuduk yang ada 10 ni, kalau kita buat dapat pahala, kalau tak buat
amatlah rugi. Kan? Jadi pastikan buat juga. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.